Silakan Datuk Syed Anwar. Sudah, terima kasih. Sekurang-kurangnya soalan tu kurangnya balik kepada maudhu'. Yang lain tu soal demonstrasi 74, dia belum habis, dia demam masalah itu lagi. Saudara, siapa ada depletion, kehausan sumber minyak pada 2015. Itu kalau baca betul-betul laporan Petronas, dia sebut mengikut perkiraan sekarang, seandainya 10 tahun dari sekarang tidak ada sama sekali telaga minyak yang baru, maka bacalah pergi habis. Maknanya kapasiti itu tidak terencat. 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu kapasiti kita berakhir 2005. Keadaan itu berkembang. Dan baiknya Petronas ini kerana dia tidak hanya memilih untuk cari gali dalam negara, dia pilih di luar negara untuk mencari sumber yang baik. Ya, sebab itu saya pertahankan Petronas. Yang saya kritik Kerajaan Barisan Nasional. Dia ada beda. Jadi kalau ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli parlimen pun tak faham yang ni, problem kita ni. Sudah. Soalnya sekarang kita bincang minyak, tapi pengurusan kerajaan, kebocoran. Saya boleh bagi contoh, bukan saya bagi satu pandangan tidak bertanggungjawab. Betul IPP itu dia luluskan di zaman saya jadi Menteri Kewangan, tapi saudara harus honest to the truth. Tak betul. Jangan bohong. Saudara boleh semak rekod, semak surat Tan Sri Ani Arup TNB. Dia pertahankan keputusan Kementerian Kewangan. Dia bercanggah dengan EPU dan keputusan Perdana Menteri pada ketika itu. Ya. Dan saya persilakan saudara semak balik. Kita tidak bersetuju dengan harga yang ditetapkan. Itu sebabnya mengapa Tan Sri Ani Arup meletak jawatan sebagai pengurusi TNB. Sudah. Tetapi tak apalah. Datuk Sabri kata Anwar salah. Tahun 1990. Dan kamu buat apa tahun 2008 ni? Sekarang ini dalam keadaan permulaan perjanjian IPP, capacity reserve 10-15 tahun dulu, sekarang kita teliti balik. Untung IPP ini berbilion. Dan Petronas itu kerugian, termasuk TNB, kerana beban perjanjian IPP. Sebab itu harus diteliti semula. Saya menganggarkan, kalau kita teliti semula, selain 2 bilion reserve capacity, kita boleh jimatkan 1 bilion lagi. Dari kadar 3 bilion. Kita hanya perlu 2 bilion. Tengok bagaimana kerajaan uruskan pemberian diesel. Diesel yang bocor, penyeludupan dan penyelewengan. Berapa? 700 juta ringgit satu tahun. Kemudian kerajaan tubuh syarikat kroni, Teras Kimia. 117 juta ringgit. Dah lah rugi 700 juta. Ambil syarikat geng dia, bantu pula. Jadi ini sebab, saudara. Ini saya minta dengan baik, dengan ikhlas. Betulkan ini. Kalau kita dapat jimatkan yang ini, dia setiap proses satu persatu kita boleh jimatkan. Ini yang disebut tiris dan bocor. Dan sekiranya ini dapat dilakukan, kita lihat ini dari segi kerangka ekonomi makro keseluruhannya. Sudah boleh bangkitkan umpamanya, ini pendekatan naik minyak mendadak ini. Cadangan siapa? Ini preskripsi IMF World Bank. Ya. Dan beri satu contoh. Jangan guna ini sebagai istilah politik biasa. Saya sedia debat soal krisis ekonomi 1997, 98 dengan pakar ekonomi lain pun tak apa. Tetapi dengan syarat bagi ruang bahawa adalah satu fitnah besar, seperti fitnah berterusan terhadap saya, bahawa kita tunduk kepada preskripsi IMF. Saudara, tidak mengapa. Soalnya sekarang kita beri satu kebocoran yang saya sebutkan tadi. Petronas umumkan ada dividen khas selain daripada puluh-puluh bilion tadi ni, dividen khas tahun ini kepada kerajaan sebanyak 6 bilion. Tak bolehkah saya ambil 1 bilion untuk tampung supaya kos minyak turun 50 sen?
Bagi ahli yang berhormat, berat sangat ke Allah. Bagaimanakah dapat ku bayangkan kerajaan nak berikan 1 bilion. 1 bilion untuk redakan masalah ini. Saudara percayalah, 2 bulan, 3 bulan sekarang. Ini bukan soal pandangan Pakatan Rakyat. Ya, Pakatan Rakyat itu satu wadah. Ini soal rakyat. Kalau kita teruskan dengan kebijakan ekonomi sekarang ini, apa yang akan berlaku ialah kemelesetan, pengangguran yang sekarang 1,5 juta akan mencecah hampir 1 juta orang. Ini beban kepada rakyat. Terima kasih Datuk Seri. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, demikian tadi berakhirnya segmen yang kedua dalam perbincangan kita pada malam ini, dan kita akan bertemu lagi selepas pesanan iklan ini. Jangan ke mana-mana.